saya, okey, macam cikgu cakap, okey, segala video rakaman video kelas kita, cikgu akan upload dalam YouTube channel cikgu iaitu YouTube cikgu, iaitu Cikgu Rafi Sejarah. So kamu boleh tengok, okey, pada playlist Sejarah Tingkatan 5, kamu boleh tengok semuanya. Okey, kelas-kelas kita yang terbaru. Okey, boleh tengok ulang kaji. Gunakan sebaik-baik mungkin, dan lagi baik kalau korang okey, subscribe, like and share lah. Kan. Okey, macam YouTuber pula kan. Jadi boleh subscribe. Baik. So kita akan mulakan okey dengan bab yang ke-8. Okey, iaitu berkaitan dengan membina kemakmuran negara. Baik. Macam cikgu cakap hari tu, okey, fahami tajuk. Bab yang ke-7, membina kesejahteraan negara. Maknanya membina keamanan negara. Dengan cara apa? Mencapai perpaduan kaum, dan juga yang kedua, integrasi nasional. Itu bab 7. Jadi membina kesejahteraan negara maknanya membina keamanan negara dengan mencapai perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Baik. Bab yang ke-8, membina kemakmuran negara, ini bermaksud apa? Okey, macam cikgu dah bagi tahu, apa itu kemakmuran? Kemakmuran ialah kekayaan, kemewahan. Jadi, bagaimana nak membina kemakmuran negara? Bagaimana nak membina kekayaan negara? Jadi, okey, bagaimana nak membina? Kita dah tengok dah hari itu, iaitu dengan membentuk satu dasar ekonomi baru, DEB, di mana kita tahu bahawa DEB ini telah dilaksanakan daripada tahun 1970 hingga 1990. Jadi, DEB ini sebenarnya adalah rancangan pembangunan ekonomi. Okey, kamu kena tahu ekonomi itu ialah apa? Kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Itu ekonomi. Okey, kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Jadi, DEB adalah satu rancangan untuk membangunkan ekonomi negara. Dan tujuan utamanya ialah untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Maknanya memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, antara wilayah dan juga kawasan. Maknanya memperbaiki kekayaan yang tidak seimbang antara kaum, antara wilayah, antara kawasan. Jadi kalau kita lihat, ditubuhkanlah dasar ekonomi baru. Dan dasar ekonomi baru ini, apakah matlamat dia? Apakah matlamat dia? Iaitu matlamat dia adalah kembali mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Tetapi guna strategi yang bersifat serampang dua mata. Serampang dua mata ni maksudnya adalah dengan satu kali lemparan akan kena dua tempat. Iaitu dengan menggunakan satu sahaja dasar ekonomi baru, maka akan mencapai dua matlamat, iaitu membasmi kemiskinan. Maknanya kita dah tak nak orang Malaysia yang ada yang miskin, dah tak nak. Caranya macam mana? Okey, dengan menambahkan pendapatan dan juga memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Maknanya, kalau ada peluang pekerjaan, semua orang boleh jadi kaya dan semua orang boleh keluar daripada miskin. So, itu satu. Dan yang kedua, menyusun semula masyarakat. Untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum. Menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Apa maksudnya cikgu? Maksudnya adalah kaum-kaum ini dikenali dengan kegiatan ekonominya. Contoh, kalau orang Melayu, petani. Kalau orang Cina, peniaga. Kalau orang India adalah berkaitan dengan perladangan, ladang getah. Jadi nak hapuskan pengenalan itu. Caranya apa?
supaya caranya dengan memperbanyakkan peluang pekerjaan supaya semua kaum boleh bekerja dalam semua benda, dalam semua bidang. Jadi itu yang dikatakan menyusun semula masyarakat. So ini dua strategi So ingat dua strategi ini, iaitu membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. So ini telah kita bincangkan dalam kelas hari itu. Dan apakah isu sosioekonomi? Maknanya apakah isu masalah-masalah ekonomi ni cikgu sehingga menggugat masyarakat? Baik. Antara isu dia, kita tahu banyak berlaku berkaitan dengan jurang sosioekonomi. Maknanya jurang perbezaan pendapatan antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Maknanya apa? Ada jurang perbezaan pendapatan antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera, antara Melayu dengan bukan Melayu. Itu. Yang kedua, nak menghapuskan, iaitu ada jurang sosioekonomi, jurang pendapatan antara negeri-negeri pantai timur, Kelantan dan Terengganu, serta dengan pantai barat. Memang bezalah. Ini yang kita nak hapuskan. Kenapa pantai timur tu miskin? Kenapa pantai barat tu kaya? So kita nak hapuskan dengan dasar ekonomi baru. Yang ketiga, apakah dia punya isu? Iaitu masalah perbezaan pendapatan antara masyarakat desa dengan masyarakat bandar. Maknanya antara penduduk kampung dengan penduduk bandar. Kampung confirm lah miskin. Yang kaya bandar aja. Kenapa jadi macam tu? Dan juga jurang sosioekonomi antara negeri. Kenapa ada negeri tu kaya? Kenapa ada negeri tu miskin? Jadi inilah 4 isu yang perlu diselesaikan oleh kerajaan. Jadi sebab itu diperkenalkan dasar ekonomi baru. Baik, kalau korang ada mana-mana soalan, mana-mana bahagian yang korang tak faham nak tanya, boleh terus tulis dalam Zoom chat. Terus tulis dalam Zoom chat, cikgu akan baca dan cikgu akan terus berikan jawapannya. So jangan takut. Jangan takut untuk bertanya. Malu bak kata ekspedisi, bak kata peribahasa Melayu. Malu bertanya, sesat jalan. Kalau kata ekspedisi, malu bertanya kawan, tak guna punya kawan. Jadi tujuh. Tu ekspedisi lah. Lain-lain. Baik. So kita tengok. Dan, kau jangan Dan. Kau jangan. Ada yang kata kenapa cikgu nampak terlalu handsome dalam kelas hari ni. Cikgu lupa nak tanggalkan susuk. Ni ajak cikgu tanggalkan susuk jap ni susuk 1, ini susuk 2, ini susuk 3. Okey dah. Baik. So kita lihat. Baik. Pakai susuk okey baik. Pelaksanaan, bagaimana nak melaksanakan dasar ekonomi baru ini? Baik, untuk melaksanakan dasar ekonomi baru ni, kita dah tengok yang pertama sekali dengan meningkatkan taraf hidup rakyat. Macam mana nak tingkatkan taraf hidup rakyat, cikgu? Rakyat terbagi pada dua. Ada yang di luar bandar, ada yang di bandar. So ada dua. Jadi rakyat kedua-dua ini perlu dibantu. Kalau di luar bandar, penduduk-penduduk miskin yang terdiri daripada petani, nelayan, buruh semua ini, kita perlu berikan bantuan, banyak bantuan. Menerusi kegiatan gerakan koperasi. Dan gerakan koperasi ini yang ada di luar bandar, apa yang dia akan buat? Koperasi-koperasi tahu. Koperasi ini akan membantu program iaitu dengan penerokaan tanah baru, maknanya buka kawasan-kawasan baru, memberikan bantuan peralatan pertanian, kemudian memberi khidmat nasihat kepada para petani, memberi subsidi. Subsidi ini bantuan bantuan benih dan baja, kemudahan kredit, maknanya kemudahan pinjaman kepada petani, kemudian pemasaran dan juga pusat kemajuan peladang. Maknanya inilah semua program
yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di luar bandar. Sebab luar bandar kebanyakannya adalah petani. Jadi perlu dibantu. Tetapi kalau di bandar pula macam mana? Baik, harus diingat penduduk di bandar pun ada yang miskin. Penduduk di bandar pun menghadapi kemiskinan sebab pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Oleh sebab itu, usaha kerajaan memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum di kawasan bandar. Jadi di kawasan bandar ini, golongan-golongan ini di bandar akan disediakan pelbagai kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya dan sebagainya. Bagus. Okey, manfaat kerajaan yang bagi ni. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, iaitu dengan cara apa? Rancangan buku hijau. Bila disebut rancangan buku hijau, ingat dalam sejarah tingkatan 5 ada 2 buku, iaitu rancangan buku hijau dan rancangan buku merah. Perbezaannya, rancangan buku hijau adalah berkaitan dengan matlamat kerajaan dengan menambahkan pendapatan rakyat melalui pertanian. Sebab hijau kan? Pertanian. Baik, pertanian macam mana? Pertanian yang mengeluarkan bahan makanan. Ya, kalau rancangan buku merah ialah rancangan pembangunan kawasan-kawasan yang berproduktiviti rendah. Contohnya macam di Besut, Terengganu. Kawasan tu memang sukar untuk dimajukan. Jadi, kerajaan buat rancangan buku merah untuk pembangunan kawasan tu. Tapi kalau rancangan buku hijau berkaitan dengan pertanian. Itu beza dia. Ya. Dan 2 buku ni je. Kau jangan tanya rancangan buku oren ke, rancangan buku kuning ke, rancangan buku tak ada. Color lain tak ada. 2 color tu je. Kalau kau nak buat color lain, silakan. Baik. Seterusnya. Okey. Baik. Rancangan ini memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah sepenuhnya. Jadi, rancangan ini, rancangan buku hijau akan mengusahakan tanah dengan tanaman-tanaman jangka pendek seperti jagung, seperti tebu. Itu jangka pendek. 6 bulan je dah boleh dapat buah. Itu jangka pendek. Ya. Kemudian perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Itu rancangan buku hijau. Kemudian yang ketiga, peranan-peranan agensi kerajaan. Cikgu dah mention dah. Agensi kerajaan ni maknanya adalah jabatan-jabatan kerajaan yang spesifik membantu dalam sesuatu bidang. Apa yang dia akan bantu cikgu? Iaitu dia akan memberi bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Contohnya LPN, Lembaga Beras dan Padi Negara. LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang. LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Kemudian Rubber Industry Smallholders Development Authority ataupun RISDA. Ini semua dispesifik kepada padi, kepada ikan, kepada getah. Nampak tak? Dispesifik. So ini dipanggil agensi kerajaan. Okey, cikgu, bukankah kalau rancangan buku hijau gabung dengan rancangan buku merah, dia jadi rancangan buku kuning? Baik, kalau jadi rancangan buku kuning, itu dalam rancangan pendidikan seni. Ini sejarah, pandai? Aku tikam dengan kau nikah. Baik, itu dalam pendidikan seni. Ya, color hijau campur color merah jadi kuning. Tapi ini sejarah, rancangan buku. Kau jangan sampai aku tikam kau. Baik, jadi LPP untuk peladang atau tanaman dia. LPP untuk peladang. Okey, LPP untuk peladang. Okey. Okey. Baik, itu yang ketiga, agensi kerajaan. Baik. Yang keempat iaitu Felda. Kita dah belajar itu apa yang Felda buat. Ingat Felda adalah bermaksud Federal Land Development Authority. Sebab tu Felda, iaitu bermaksud Lembaga Kemajuan Tanah. Persekutuan. So Felda apa dia buat? Felda
Okey, penduduk-penduduk luar bandar yang miskin ini akan dipindahkan ke kawasan Felda yang dibangunkan. Setiap seorang akan diberi tanah seluas 10 ekar. 10 ekar besar mana cikgu? 10 ekar tu sebenarnya sebesar sekolah korang. Korang tahu sekolah korang tu dengan padang bola dia tu kan? Dengan siap dengan padang bola tu, tu 10 ekar. Seorang dapat 10 ekar. Besar tak? Besar dia. Memang besar. Jadi setiap seorang tu diberi tanah 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman dan rumah-rumah kediaman. Boleh boleh cakap buat rumah Bill Gates terus. Itulah. Okey. Jadi kemudahan lain seperti ada klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda, dan Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baru untuk pertanian seperti di Sabah. Felda bekerjasama dengan Yayasan Sabah. So hasilnya adalah pembukaan Felda Wilayah Sahabat di Lahad Datu dan Felda Umas di Tawau. Sebenarnya Felda bukan saja banyak di Sabah Sarawak, di Pahang, Johor, dan juga di Negeri Sembilan banyak kawasan Felda, especially Pahang. Ada Felda Jengka kan, Jengka 1, Jengka 2, Jengka 3 sampai Jengka 35 kau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 35. Felda 35, Jengka 35. Memang banyak. Jadi itulah kita kata sebagai usaha kerajaan untuk membangunkan kemakmuran negara. Dan kita nak tengok hari ni 5 dan 6 dan kita akan tengok seterusnya. Sebelum itu give me 2 minutes, 2 minutes. Sekejap 2 minutes. Wait sekejap, 2 minutes. Okey. Nampak. Jap. Okey, baik. Okey. So kita akan teruskan lagi dengan yang kelima. Tapi sebelum itu, kenapa tiba-tiba ya? Tiba-tiba you are my fire, the one desire. Okey. Ah, Boleh sambung. Iaitu sambungan apa?
But I want it that way. But I want it that way. Yes. Kan? Ingat ini sejarah, okey, bukan belajar tentang lagu. Lagu selepas. Okey, baik. Kita tengok, okey, nombor 5. Okey. Sorry, it's okay. Okey. Pembangunan wilayah. Okey, yang kelima. Okey, dalam dasar ekonomi baru pembangunan wilayah iaitu banyak, bolehlah. Iaitu banyak wilayah-wilayah seperti Johor, kawasan Johor, Terengganu, Pahang, Kelantan dibuka pelbagai lembaga seperti Kejora. Kejora tu maknanya apa? Kemajuan Johor Tenggara. Kemudian kalau Terengganu ke tengah iaitu Kemajuan Terengganu Tengah. Kopi ni panas. Tak payah ni je. Okey. Kemudian so kemudian seterusnya nampak okey. Baik, kemudian seterusnya Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara iaitu DARA dan juga Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan iaitu KESEDAR. Ingat, Kelantan Selatan Development Authority. Nampak? KESEDAR. Jadi kamu kena ingat akronim-akronim ni Macam tadi kan, LPP, LKIM, kemudian Kejora, Ketengah, FELDA. Semua akronim-akronim, kependekan-kependekan ni kamu kena tahu maksud dia supaya kamu tahu apa function dia. Kalau kamu tak tahu maksud dia, macam mana kamu nak jawab soalan? Sebab kamu tak tahu function dia. Dengan tahu maksud LKIM, Kejora, maka kamu tahu fungsi agensi tersebut. Ingat tu. Ingat itu tips dia. Okey. Baik. Kemudian UDA contohnya. Anak lembaga Anak lembaga kemajuan Pahang Tenggara mesti cantik kan? Sebab apa? Sebab dia darah. Aku cepuk kau sekarang. Kan? Suka hati. Sudah. Kan? Seluar baju pun mak ayah beli ada hati. Sudah. Baik. Okey, UDA. Urban Development Authority. Iaitu Perbadanan Pembangunan Bandar. Ditubuhkan pada tahun 1971 dan peranan dia untuk pembangunan bandar-bandar baharu. UDA ni banyak membuka bandar baru seperti Bandar Tun Hussein On di Ceras dan juga bandar baru UDA di Skudai, Johor. Ini pembangunan wilayah. Dan seterusnya kita telah lihat baru-baru ini iaitu tentang pemilikan modal saham. Di mana kerajaan menggalakkan kaum Bumiputera supaya memiliki saham. Tetapi kita tahu saham ni memang mahal. Bukan boleh beli dengan RM100-200. Kalau nak beli saham-saham syarikat, at least ada RM10,000, RM50,000, RM100,000. Jadi, oleh kerana kerajaan ingin supaya kaum Bumiputera ada juga saham dalam syarikat besar, maka diperkenalkan ASN dan ASB. Maknanya Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Bumiputera. Untuk apa? Supaya kaum Bumiputera boleh memiliki saham dalam syarikat-syarikat berhad, iaitu syarikat-syarikat yang besar. Kaum Bumiputera, bukan Bumiputera pun diberi peluang dalam pemilikan modal saham dan pengenalan Amanah Saham Malaysia. So itu adalah berkaitan dengan pemilikan modal saham kepada kaum Bumiputera. Itu DEB, antara usaha DEB, iaitu dasar ekonomi baru. Seterusnya, pengenalan industri kecil dan sederhana, iaitu industri kecil dan sederhana ni sebenarnya adalah bermaksud apa tahu? Iaitu industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil. Jadi rakyat diberi peluang untuk usahakan industri desa, maknanya industri-industri di kampung, serta IKS, industri kecil dan sederhana. Tujuan dia apa? Usaha ini bagi memperbaiki taraf hidup rakyat serta menambah daya pengeluaran dan juga menambah pendapatan. Antara industri kecil seperti kraft tangan, makanan, goreng pisang tepi jalan kira IKS ke cikgu? Ya.
dikira IKS juga. Okay. Dan pakaian serta juga inap desa. Siapa tahu apa itu inap desa? Siapa tahu apa itu inap desa? Saya Apa homestay. dia? Ya, betul, Vines. Inap desa tu maknanya homestay. Maknanya kalau orang kampung tu ada rumah dia tepi sungai ke tepi air terjun kan. So dia boleh buat jadikan rumah tu sebagai homestay ataupun dipanggil dalam bahasa Malaysianya inap desa. Kan. So dapat pendapatan. Okay. Craft tangan, contohnya buat perabot ke, buat raga ke, itu craft tangan. Baru tahu okey, baru tahu inap desa tu homestay. Ya. Yeah. Craft tangan. So ada sesiapa kat sini pelajar-pelajar yang mahir untuk membuat craft tangan, boleh buka satu industri kecil. Macam cikgu tak boleh. Cikgu tak boleh. Kan cikgu buat contoh macam ketupat kan. Kalau cikgu lipat-lipat buat ketupat kan, sudahnya nanti terikat tangan cikgu sendiri. Memang cikgu tak boleh. Sorry. Okay. So, craft tangan memang tak boleh. Kalau korang boleh buat, korang buatlah. Kan. Dan contoh IKS yang berjaya iaitu seperti Best Farm Company, Nurul Food Industry Enterprise. Tapi paling popular ni Ramli Food Processing Sendirian Berhad. Kamu tahu Ramli Food Processing ni dia buat apa? Siapa tahu? Ramli Food Processing ni dia buat apa? Dia buat daging burger. Daging burger, roti burger kan, Ramli burger kan. Ramli lah ni. Dan kamu tahu sekarang ni dia punya kilang memang menghasilkan produk yang memberi keuntungan berjuta-juta. Sebab dia supply satu Malaysia kot. So ini contoh IKS yang berjaya. Okay. Begitu juga seperti Faiza Marketing. Faiza, Cikgu nak tanya. Ya. Kalau IKS tu yang berjaya kan, dia Mhm. tak buat sebagai komersial ke? Dia sebenarnya komersial. Oh, Tetapi dikatakan sebagai IKS kerana apa? Dia bermula dengan modal yang kecil. Bermula dengan modal yang kecil di bawah 50,000. Okey, dia buat dengan mula-mula ada 3 orang pekerja, kemudian 5 orang pekerja dengan 1 atau 2 mesin sahaja. Sekarang ni Ramli Food Processing ni dia punya tu dah kilang tau. Dia dah kilang. So daripada IKS dia dah menjadi industri yang besar sebenarnya. Industri yang besar. Jadi Faiza Marketing pun sama. Faiza ni dia buat beras. Okey, beras Faiza tu kan. Beras Faiza tu so sekarang pun dah jadi kilang yang besar. Ini contoh IKS yang berjaya. Jadi inilah orang kata apa peluang untuk memajukan rakyat. Dan bagaimana kerajaan bantu IKS-KS ni? Iaitu dengan kerajaan memberi pinjaman, insentif dan juga nasihat diberikan melalui Bank Bumi Putra, Perbadanan Nasional Berhad bagi pinjaman kepada syarikat-syarikat kecil-kecil ini, Bank Pertanian Malaysia yang dikenali sebagai Agrobank, Skim Pinjaman Khas Pertanian, Amanah Ikhtiar Malaysia. Macam korang lah, kalau katakan korang ada idea nak buat bisnes, dan idea bisnes itu mungkin boleh maju. So kamu perlukan modal. Kamu boleh jumpa mana-mana bank di sini untuk memohon pinjaman bagi memperbesarkan syarikat kamu. Memperbesarkan kilang kamu. Jadi tunggu apa lagi? Plan daripada sekarang. Plan daripada sekarang ya. Untuk apa? Untuk memajukan diri dengan IKS. Ini dasar ekonomi baru. Peluang ni semua ni peluang. Okey. Baik. Dan yang ke-8. Okey, bagaimana DEB dasar ekonomi baru membantu melaksanakan membasmi kemiskinan dengan cara pendidikan tenaga kerja yang mahir. Di mana kalau kita lihat kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir, expertise yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Jadi, asas kepada latihan kemahiran itu melalui apa? Melalui mata pelajaran kemahiran hidup.
Dan pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas ni bermaksud pendidikan untuk Form 4 dan Form 5. Untuk Form 4 dan Form 5 ada 2 jurusan. Kamu boleh ambil akademik atau kamu boleh ambil vocational. Vocational maknanya kemahiran lah. Jadi bagi menampung pelajar-pelajar teknik ini, diwujudkan sekolah teknik dan juga vocational, maktab perguruan teknik, politeknik, UTM, dan juga UITM, University Institute Teknologi Mara. Dan antara kursus kemahiran yang ditawarkan dalam pelbagai bidang adalah untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Jadi kalau kamu nak bekerja dengan orang, kamu kena dapatkan kemahiran-kemahiran yang diberikan melalui sekolah teknik, maktab perguruan teknik, politeknik, UTM dan sebagainya. Supaya kamu jadi tenaga kerja yang mahir. Apa kebaikan jadi tenaga kerja yang mahir? Iaitu kebaikannya adalah kamu akan mendapat pendapatan yang lebih tinggi daripada orang lain. Jadi sebab kamu mahir, expertise. So itu kelebihan dia. Jadi inilah dia kita kata sebagai 8. Okey, 8 kita kata sebagai 8 langkah dalam DEB, dasar ekonomi baru. Maknanya dasar ekonomi baru ni untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat, apa tindakan yang dia buat? Meningkatkan taraf hidup rakyat. Dasar ekonomi baru meningkatkan taraf hidup rakyat. Rancangan buku hijau, peranan agensi-agensi kerajaan, kemudian juga Felda dan pembangunan tanah, kemudian juga pembangunan wilayah seperti Kejora, Ketengah, Kesedar. Pemilikan modal saham, iaitu semua orang diberi peluang untuk memegang saham melalui ASN dan ASB. Kemudian pengenalan IKS, industri kecil dan sederhana, serta pendidikan tenaga kerja yang mahir. Jadi ada 8 langkah dasar ekonomi baru. Baik. Ada soalan nak tanya? Cikgu beri peluang. Kamu boleh tulis dalam Zoom chat. Ada tak soalan nak tanya tentang dasar ekonomi baru? Ya, ada nak tanya tak? Ada nak tanya? Oi. Malu cikgu. Kenapa malu? Okey. Jap. Cikgu pause ya. So kita telah lihat langkah-langkah dalam dasar ekonomi baru. Pukul berapa cikgu? Mungkin insya-Allah pukul 10 pagi. 10 pagi insya-Allah. Kan? Tapi nanti confirmkan baliklah. Kalau kita lihat dasar ekonomi baru, ingat kenapa dibuat dasar-dasar ini cikgu? Dasar ini bermaksud langkah-langkah yang kerajaan nak buat. Dengan matlamat apa? Ingat matlamat utama, tajuk. Tajuk bab ini. Membina kemakmuran negara. Maknanya apa? Membina kekayaan negara. Kekayaan negara. So dasar ekonomi baru telah berlangsung daripada tahun 1970 hingga 1990. Baik. Baik. So kalau kita lihat di sini, inilah dia 8.3 iaitu pembentukan dasar pembangunan nasional DPN. Tadi mula-mula DEB, dasar ekonomi baru. Yang ini DPN, dasar pembangunan nasional. So, pembentukan dasar pembangunan nasional. Mungkin kamu akan tanya, cikgu, berapa banyak ada dasar nak dibuat ni cikgu? Tak cukup ke satu cikgu? Baik, kamu kena faham sebenarnya DEB itu berakhir dan tamat pada 1990. Habis selepas itu takkan tak nak buat apa-apa dasar. Takkan nak biar je ekonomi kita macam ni. So kena ada perancangan yang baru.
So bermula daripada tahun 1990, bermulalah perancangan ekonomi yang baru dipanggil Dasar Pembangunan Nasional. Ini dia. Dan Dasar Pembangunan Nasional DPN ini telah dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri kita yang keempat pada 17 Jun 1991. Dan DPN adalah kesinambungan. Apa itu kesinambungan, cikgu? Kesinambungan tu maknanya sambungan, continuity. Iaitu DPN adalah merupakan satu sambungan lah daripada dasar ekonomi baru. Sebab dasar ekonomi baru dah tamat pada tahun 1990. Jadi, DPN adalah satu rancangan dalam tempoh 10 tahun je. Bezakan. DEB 20 tahun. DPN 10 tahun je. Iaitu daripada 1991 hingga tahun 2000. Melalui rangka rancangan jangka panjang yang kedua, dan DPN merupakan usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berdasarkan wawasan 2020. Sekarang ni 2022. Baik. Mana? Bukan ke tu 9. Bukan ke tu 9. Dia Haziq dia macam ni dia kira. Kalau dia bermula 17 Jun 1991, bermakna dia akan tamat pada 17 Jun 2000. Bermakna genaplah 10 tahun gitu. Gitu. Ataupun dia akan lajakkan kepada tahun 2001. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Rancangan tu 10 tahun. Ya. Rancangan itu 10 tahun. Baik. Kalau DPN adalah usaha untuk jadikan Malaysia sebuah negara maju berdasarkan wawasan 2020. Baik. Sekarang ni nak tanyalah. Kita ni tahun 2022. Okey. 2020 kita dah lepas dah. Kamu agak-agak negara kita ni maju tak agak-agaknya? Negara kita dah capai tak tahap negara maju? Okey. Oh, ada yang kata tak. Ada yang kata apa? Maju tak negara kita sekarang? Tak. Makin tu. Okey. Certain tempat kereta terbang tak ada. Okey, baik, kereta terbang tak ada. Okey, baik, kereta terbang tak ada. Nanti next 10 years mungkin ada dah. Mungkin ada. Sebenarnya kereta terbang banyak tau. Kita ada kereta yang paling power dipanggil King, iaitu Myvi. You name it. Dia nak terbang ke, dia nak lompat longkang, semua boleh. Myvi memang boleh buat. Everything. So kita kemajuan lah juga kan. Myvi look different. Sejak 1999 dah. So Myvi memang hebat lah. Memang hebat. Kena ada pilot license ke cikgu? Ya. Myvi kena ada pilot license kan. Tetapi kalau cikgu tahu, cikgu tahu kamu akan kata apa? Oh, cikgu, negara kita tak maju, cikgu. Oh, negara lain ni, negara itu ada ni, negara itu ada ni. Negara kita makin teruk, cikgu, apa semua kan. Okey. Tapi sebenarnya kamu lupa. Negara kita maju jika dibandingkan dengan tahun 1990. Jadi, kamu kena bandingkan dengan tahun sebelum ini. Kamu tak boleh bandingkan dengan negara lain. Tak boleh. Sebab saiz yang berbeza, ekonomi yang berbeza. Jadi, kalau kamu bandingkan Malaysia sekarang 2022 dengan tahun 1990-an, so memang akan kita kata, ya, Malaysia maju. So, jangan buat perbandingan dengan negara-negara lain. Tapi bandinglah dengan negara kita sendiri sebelum ini. Tahu betul? Macam ni lah. Macam korang stres tak kalau dibandingkan dengan kawan-kawan kamu? Mak kamu ke selalu cakap apa? Mak kamu cakap, cuba tengok anak sebelah tu. Dapat sejarah A je. Kau ni sejarah BC apa kau ni? Dibandingkan. Korang rasa apa? Korang rasa terbakar tak? Sakit hati, betul.
Tetapi marah. Tetapi okey, kamu boleh cakap sebenarnya apa tahu? Janganlah bandingkan dengan orang lain. Bandingkanlah diri aku dengan diri aku sebelum ini. Iaitu apa? Okey, sebelum ini saya dapat C, cikgu. Sekarang ni saya dapat B. Betul tak? Dulu saya dapat C, cikgu. Sekarang saya dapat B. Tapi mak saya kata apa? Oh, tengok jiran sebelah dapat A. Kan? Jadi, okey, janganlah bandingkan dengan jiran sebelah. Bandingkanlah dengan diri kita sebelum ini. Yang mana lagi lemah, betul tak? Baru betul kan? Ada kemajuan kan? Daripada C ke B, betul tak? Ya, betul. Cikgu, jangan ibu saya di sebelah aja. Habis kena lepuk saya nanti. Hai Ibu Daniel. Silap. Hai Puan Sharifah. Okey, baik. Kan okay, tak pasal-pasal dengan cikgu-cikgu sekali kena ya. Okey, baik, tak apa. Okey, baik. So, kalau kita lihat sebenarnya Malaysia dah capai negara maju sebenarnya dah. Dah capai negara maju ya. Pada tahun 2020 tu. Baik. So latar pembentukan DPN iaitu kita tahu telah diasaskan, dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir bermula tahun 1991 hingga tahun 2000. Tapi matlamatnya apa, cikgu? Apa matlamat utama DPN? Sama ke macam DEB? Baik, matlamat DPN untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Maknanya agihkan kekayaan semula kepada kaum-kaum itu. Dan matlamat ini dapat dicapai melalui apa? Pembangunan yang seimbang. Maknanya pembangunan yang balance antara negeri dengan bandar, dengan luar bandar. Maknanya dia balance, negeri pun maju, bandar pun maju, luar bandar pun maju. Melalui beberapa aspek. Maknanya beberapa kategori lah. Dan matlamat DPN ini dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia ke-6 dan Rancangan Malaysia ke-7. Cikgu, macam tak ada cerita pun Rancangan Malaysia ke-6, Rancangan Malaysia ke-7. Bila masa Rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Korang nak tahu tak tentang Rancangan Malaysia ni? Okey. Korang nak tahu tak tentang dia punya susunan Rancangan Malaysia ni? Boleh cikgu. No, dia kata. Okey, baik. Dia sebenarnya begini. Rancangan Malaysia ni sebenarnya begini, susunan dia. Susunan dia begini. Baik. Macam ni cikgu tuliskan iaitu daripada tahun 1956 hingga 1960. Itu adalah rancangan rancangan Malaya pertama sebab pada waktu itu dipanggil Malaya. Kemudian seterusnya pada tahun 1961 hingga tahun 1965 iaitu ini adalah rancangan Malaya Malaya yang kedua. Kedua. Baik. Kemudian daripada 1966 hingga tahun 1970 rancangan apa? Siapa tahu? Siapa tahu rancangan apa nama dia? Baik, sebenarnya pada waktu ini nama dia telah bertukar menjadi Rancangan Malaysia. Tapi Rancangan Malaysia pertama. Dia kembali kepada pertama. Kenapa cikgu? Sebab tahun 1966 kita dah tak panggil Tanah Melayu. Kita dipanggil Malaysia. Dia setiap 5 tahun. 5 tahun. Korang jangan kira 65. Korang kira mula dengan 66. 66, 67, 68, 69, 70. Ada begitu. 5 tahun. Dia setiap 5 tahun. Rancangan Malaysia ni setiap 5 tahun. Baik. Kemudian 1971 hingga 1975 kita tahu rancangan Malaysia yang kedua. Itu 75. Kemudian next 1976 sampailah 1980.
So ini rancangan Malaysia. Okey, yang ketiga. Kemudian 1980 hingga 1985. Sorry, 1981. 81 hingga 85. Okey. So dia adalah rancangan Malaysia yang Malaysia yang keempat. Okey, keempat. Dan juga pada tahun 1986 hingga tahun 1990 rancangan Malaysia yang kelima. Nampak tak? Okey. Kalau kamu perhatikan bahawa pada tahun-tahun ini start 1971 hingga 1990, nampak tak? Ini adalah pelaksanaan apa? Kerajaan melaksanakan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Betul? Ya, sepanjang rancangan Malaysia kedua, ketiga, keempat, kelima, itu dasar ekonomi baru. Kemudian, apabila diteruskan rancangan Malaysia 1991 hingga 1995. So, ini adalah rancangan Malaysia yang ke-6. Yang ke-6. Dan pada tahun 1996 hingga 2000. Jadi inilah dia rancangan Malaysia. Rancangan Malaysia ke-7. Jadi inilah dia waktu ini dilaksanakan apa? Iaitu dilaksanakan di sini iaitu dasar pembangunan nasional. Pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Macam tu. Okay, nampak tak? Nampak tak dia punya flow tu? Wahai kawan-kawan, nampak tak? Okey. Nampak. Nampak dia begini, dia pusing begini dan juga dia berpusing begini. Dia pusing begini. Okey, itulah. Okey, baik, dia macam itulah lebih kurang. Okey. So inilah dia rancangan Malaysia. Okey, dan itulah kita sedang belajar iaitu dasar pembangunan nasional ini daripada tahun 1991 hinggalah ke tahun 2000. Baik. So sehinggalah ke tahun 2000. Jadi kalau kita lihat dasar pembangunan nasional ini melalui rancangan Malaysia ke-6 dan rancangan Malaysia yang ke-7. Baik, apakah matlamat dia? Matlamat dia untuk objektif dia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. So DPN ini menetapkan langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf negara maju dalam semua aspek seperti keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, macam-macam. Tapi yang penting kamu kena ingat apa tahu? Objektif dia masyarakat yang bersatu padu serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Maknanya ekonomi negara kita akan terus maju dan maju. Okey, untuk saya masih loading screen. Okey. Ada masalah ke dengan loading screen korang ke? Screen korang masih loading. Okey, sekarang nampak cikgu? Nampak cikgu? Nampak tak cikgu? Okey, nampak. Okey, baik. Baik. Nampak Okey, kemudian sekarang ni cikgu akan sharekan gambar. Okey, iaitu sharekan nota. Nampak tak? Si kalangan nampak tak? Nampak Aisyah nampak. Daniel nampak tak Daniel? Oh, Daniel tak nampak. Okey, tak apa. I try again. Okey, cikgu try lagi sekali. Okey, so sekarang nampak tak? Sekarang Daniel nampak tak? Aisyah nampak. Daniel nampak tak? Enggak nampak. Lah, kok bagaimana enggak nampak ni? Aduh. Cuba lift kan. Kemudian masuk balik, login balik. Iya. Okey. Baik.
Okey. Baik. Okey. Baik. Nanti masuk balik. Baik. Kita dah lihat latar belakang pembentukan DPN, kemudian matlamat pembangunan DPN, matlamat dasar pembangunan nasional dan objektif dia. Cikgu tak pakai tengkolok. Itulah. Sebab berada di luar kawasan luar kawasan. Okey. Baik. So kalau kita lihat apakah strategi dasar pembangunan nasional? Apakah strategi dia? Dasar pembangunan nasional. Strategi ni maksudnya apa? Apakah cara DPN ini? Adakah sama macam DEB tadi? DEB tadi ada 8 langkah-langkah yang dibuat. Seperti rancangan buku hijau, meningkatkan taraf hidup penduduk dan rakyat semua kan? Ada 8. DPN pula macam mana? Baik, DPN dia gunakan strategi yang sedikit berbeza. Iaitu dia akan tumpuan kepada bidang ekonomi, sosial dan juga kemudahan fizikal dan alam sekitar. Lain macam ni. Nampak tak? Cikgu ada tulis sini kan? Kemudahan fizikal dan alam sekitar. Ya, ada alam sekitar di situ. Bukan sekitar, alam sekitar di situ. Baik. Typo. Baik. Okey. Baik. Strategi DPN ini dari sudut ekonomi. Pelibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Baik, ada tak siapa sini yang tak tahu, cikgu, pihak swasta tu apa? Ada siapa yang tak tahu ke? Ada yang tahu tak apa itu pihak swasta? Apa itu pihak swasta? Anyone here tahu? Tak tahu? Okey. Baik. Swasta itu ia bermaksud private ataupun kita kata pihak yang bukan kerajaan. Okey, bukan kerajaan. Habis kalau bukan kerajaan siapa cikgu? Yang bukan kerajaan itu siapa? Seperti syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat besarlah, NGO. Ya, syarikat. Bukan kerajaan tu maknanya syarikat bukan kerajaan tu maksudnya syarikat. Syarikat-syarikat itu mereka terlibat dalam pembangunan ekonomi negara. Maknanya syarikat-syarikat juga terlibat dalam membangunkan ekonomi negara. Yang kena bayar mahal ke? Iyalah lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey. Kemudian melaksanakan program penanaman semula. Penanaman semula pokok-pokok, penggunaan sains dan teknologi serta meningkatkan pemilikan saham Bumiputera. Sebenarnya dari sudut ekonomi, banyak kerajaan buat yang ini tahu. Pelibatan aktif pihak swasta. Ini paling banyak. Iaitu contohnya apa tahu? Contohnya, kalau kamu nak tahu, dulu, kamu tahu tak yang bekalkan elektrik ke rumah kamu, dia bukan TNB sebenarnya. Yang bekalkan elektrik ke rumah kamu adalah LLN, Lembaga Elektrik Negara. Dia adalah jabatan kerajaan. Tapi LLN ni dia punya problem, kalau rumah kamu blackout malam ni blackout rumah kamu akan dapat elektrik balik 3 atau 4 hari kemudian. 3 atau 4 hari kemudian. Ya, LLN, Lembaga Elektrik Negara. Memang sebab tak cekap. Kalau di kampung-kampung tu, kalau blackout tu seminggu, lepas seminggu baru dapat. Baru dapat elektrik balik. Sebab dia di bawah kerajaan. So kaki tangan kerajaan tu tidak mahir dan tidak cekap. Itu. Itu elektrik. Kemudian apabila kerajaan tawarkan kepada syarikat swasta untuk ambil alih lembaga elektrik negara, maka syarikat TNB, Tenaga Nasional Berhad, dah take over LLN. So syarikat TNB inilah yang uruskan elektrik satu negara.
Jadi mereka pun jalankan kerja dengan cekap. Perasan tak TNB? Kalau kamu report blackout hari ni kan, selang sejam 2 jam, dah dapat elektrik balik, kan? Betapa cekapnya. Baik. Kenapa yang bawah kerajaan kerja dia lambat cikgu? Di bawah kerajaan kerja dia agak lambat. Sebab apa? Pertama, kaki tangan tak cukup. Yang kedua, sistem yang digunakan sistem lama. Dan yang ketiga, kerajaan tidak bermatlamat kepada keuntungan, tetapi hanya menjaga kebajikan rakyat. Jadi, as long as rakyat dapat elektrik, lambat atau cepat tak ada masalah. Compare to TNB dia adalah profit, ataupun kita kata profit oriented ataupun berorientasikan keuntungan. Jadi bila perasan tak TNB punya bil memang agak mahal, tetapi dia memberi servis yang cekap. Sebab dia tahu, kita kena jaga ini semua customer kita. Kalau ada report dalam within 24 hours, within 4 hours, kita kena supply balik elektrik dia. Sebab mereka bayar. Nampak tak? Jadi bila di bawah swasta ada profit, so memberikan kecekapan kerja yang lebih baik. Itu TNB. Belum kira bekalan air lagi. Dulu bekalan air di bawah JBA, Jabatan Bekalan Air. Sekarang ni dah tukar. Kalau Selangor Syabas, kan? Syarikat Bekalan Air Selangor. Kalau dulu JBA, kalau air tu kalau kita ada pecah pipe bawah tanah ke apa kan, berhari-harilah tak mandi, macam itulah. Tapi bila adanya Syabas, dia cekap terus buat kerja. Jadi itulah penglibatan firma dalam agensi kerajaan. Untuk apa? Untuk memberi kecekapan dan membangunkan nasional, membangunkan negara kita. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pelibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Yang kedua, strategi sosial, di mana memberi insentif, kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin tanpa mengira kaum. Itu yang ada PT-PTN, beasiswa, kemudian ada juga apa lagi? Ada juga loan daripada JPM dan JJPA dan sebagainya. Ini untuk memberi insentif kemudahan pendidikan dan mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Ini dasar pembangunan nasional dari sudut sosial. Kemudian dasar pembangunan sosial, dasar pembangunan nasional dari sudut kemudahan fizikal, nak menyediakan dan menambah baik kemudahan asas pembangunan mapan, maknanya pembangunan yang mantap, yang maju tanpa mengabaikan alam sekitar. Jadi ini strategi dasar pembangunan nasional. Maknanya mereka lebih kepada membuka ruang kepada pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan negara, kemudian memberi kemudahan pendidikan kepada semua kaum dan juga menambahkan kegiatan ekonomi dan pembangunan tanpa mencemarkan alam sekitar. So itu matlamat DPN yang baru. So kalau kamu perhatikan DPN dengan DEB berbeza. DEB fokus kepada apa? Basmi kemiskinan, hapuskan pengenalan ekonomi setiap kaum. Itu je. Tak fikir pun pasal pencemaran ke, tak fikir pun pasal perlunya syarikat swasta, tak fikir. Tapi bila selepas tahun 1990 baru dibuat dasar yang baru, iaitu kena ajak pihak swasta untuk join. Kemudian kena beri kemudahan pendidikan. Kemudian juga iaitu menjadikan pembangunan tanpa mengabaikan alam sekitar. Jadi inilah kita kata sebagai strategi dasar pembangunan nasional. Kita akan pergi kepada 8.4 tapi bukan hari ini.
Sebab cikgu nak buka soalan kepada kamu semua untuk bertanya. Ya, ada apa-apa soalan nak tanya tentang DPN ataupun DEB?